Pilihan raya kecil, kamu siapa? Mesti hentikan perkara karut ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui sebuah artikel dari biharian.com. Johor Bahru, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan pembangkang berkempen sehingga mengeluarkan fatwa bahawa haram mengundi calon Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai Sabtu ini adalah keterlaluan dan perlu dihentikan. Saya nak tanya yang sibuk nak halang kita, PH nak halang Suhaizan, calon PH bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat menang, nak halang majoriti 2/3 kerajaan buat apa? Ini jadi masalah. Macam disebut tadi, undi orang ini haram. Ini apa? Kamu siapa? Ini saudara kita, must put a stop to this nonsense. Mesti hentikan perkara karut ini. Tak boleh lagi ada begini, katanya. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada ceramah Mega Perpaduan Madani di Taman Uda Utama. Yang turut hadir ialah Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dan Suhaizan. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dilapor meletakkan haram hukumnya untuk mengundi Suhaizan pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai. Muhyiddin dipetik mendakwa tindakan tidak mengundi Suhaizan itu perlu bagi menunjukkan bantahan dan kemarahan pengundi di Parlimen Pulai berikutan kerajaan perpaduan tidak membantu rakyat dalam kesusahan. Saya bagi hukum haram, ada yang esok mencabar saya berhubung hal ini, tanya ikut fatwa mana. Namun tak boleh undi kerana situasi yang sudah berlaku sekarang. Sudah 9 bulan berlalu ujian bagi rakyat, macam soal kenaikan harga barang, kata Muhyiddin ketika berucap pada ceramah Perdana PN di Kempas. Sementara itu, Muhammad ketika berucap pada program sama turut membidas tindakan Muhyiddin berkenaan yang dianggapnya sebagai mula memasuki fahaman takfiri akibat berkawan dengan PAS. Takfiri merujuk kepada perbuatan mengkafir dan menyesatkan kumpulan yang tidak sealiran pemikiran dengan pihak tertentu. Saya tidak sangka Muhyiddin, orang yang saya hormat. Saya jarang sentuh dia, tetapi apabila dia membuat fatwa bahawa haram mengundi calon kita Suhaizan, saya kata inilah akibat berkawan dengan PAS. Suhaizan dalam ucapannya pula berkata, tindakan Muhyiddin mengeluarkan fatwa itu adalah keterlaluan. Beliau berkata, penggunaan hukum Islam dengan cara sedemikian dibimbangi akan menjadi permainan politik. Jika orang politik boleh menggunakan hukum Islam, hukum haram ini terhadap seteru politik, saya khawatir ia akan menjadi permainan kepada orang lain. Ini amat berbahaya, katanya. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini ada satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik Malaysia dan terutamanya kepada musuh-musuh Zahid Hamidi. Dalam satu ulasan dari Syabuddin.com, selepas Zahid Hamidi bebas, mampukah PH menang 2 pilihan raya kecil Johor dan mampukah Anwar bertahan lagi di pilihan raya umum yang ke-16 nanti? Pertama-tamanya, sebelum terlupa dan agar dilihat seperti tidak sama bersyukur, ingin diucapkan tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi kerana tidak lagi bergelar kluster mahkamah bermula hari ini. Ia berikutan beliau telah dibebas tanpa dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi atas kesemua 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram berkaitan dana
Yayasan Akal Budi yang sedang dihadapinya. Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Siqueira, kini Hakim Mahkamah Rayuan, membenarkan permohonan DNEE dibebas tanpa dilepaskan terhadap Zahid Hamidi yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Permohonan menggugurkan kes itu dibuat oleh pihak pendakwa berikutan penerimaan terhadap representasi yang dikemukakan oleh Zahid Hamidi agar kesemua kesnya digugurkan. Meskipun digugurkan daripada semua 47 pertuduhan, DNEE yang diputuskan itu bermakna Zahid Hamidi masih boleh didakwa di lain masa jika didapati ada bukti-bukti baru diperolehi oleh AGC ataupun pejabat pegawai negara. Tetapi logiknya, selagi kerajaan perpaduan ini masih berkuasa dan Zahid Hamidi berada di jabatannya sekarang, kemungkinan untuk melihat beliau didakwa semula biasanya amatlah tipis. Sementara UMNO tentunya gembira dan bersyukur dengan tindakan pihak pendakwaan memohon pengguguran kes Zahid Hamidi. Di mata umum, ia telah dianggap sesuatu yang pelik, dan dalam perbualan dengan banyak pihak, lebih ramai yang geleng kepala berbanding mengangguk setuju. Pertama, kes ini sudah berada di peringkat membela diri, di mana sebelum ini telah diputuskan ada kes prima facie oleh mahkamah. Bila ada prima facie, berarti pihak pendakwaan sudah memiliki bukti yang kukuh tentang kesalahan yang dilakukan oleh Zahid. Maka, tentulah jadi pelik bila pihak pendakwa setuju pula kes digugurkan dan menerima representasi yang dikemukakan oleh pihak pembela. Kedua, keputusan pihak pendakwa ini berlaku hanya 4 hari setelah Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh dilantik sebagai Peguam Negara yang baru menggantikan Muhammad Idrus Harun. Sebelum itu, sekira-kira sebulan lalu, Ketua Pendakwa Raya, Raja Rosella Rajatoran, secara tiba-tiba digugurkan daripada mengetuai pendakwaan terhadap kes Zahid Hamidi. Kemudian dilaporkan, pengguguran itu dibuat karena Raja Rosella secara tiba-tiba memohon untuk bersara awal. Setelah dua kali tiba-tiba, hari ini tiba-tiba pula Zahid mendakwa. Tiba-tiba pula pihak pendakwa memohon kepada mahkamah agar Zahid Hamidi dibebas tanpa dilepaskan daripada semua kes yang dihadapinya. Pun begitu, oleh kerana pengguguran kes Zahid ini berlaku hanya kira-kira 5 hari lagi sebelum pengundian PRK Pulai dan Simpang Jeram pada 9 September, kesannya terhadap pilihan raya itu sedang menjadi bualan di merata ceruk percakapan politik. Ada yang mengatakan keputusan ini seperti memberi peluru percuma kepada PN untuk mereka meningkatkan lagi serangan serta hentaman kepada PHBN, Kerajaan Perpaduan serta Anwar Ibrahim. Tidak kurang yang meramalkan, ini sekaligus akan menyebabkan calon PH lebih sukar untuk memperolehi kemenangan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa pula komen Anda setelah Zahid Hamidi dibebaskan tanpa dilepaskan oleh mahkamah? Bagi saya ini satu dari keputusan yang pasti mengejutkan ramai. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.